Assalamualaikum. Saya nak kongsikan sikit ilmu tentang hadis, tentang ni lah, buku ni. Saya akan bacakan satu hadis daripada buku ni. Kita tengok hadis yang pertama dalam hadis 40, amalan penghapus dosa. Baguslah buku ni. Kan? Dia nak bagi tahulah dekat kita yang apa yang kita kena tahu adalah Allah ni dia kasih kepada hamba-hambanya. Dia banyak bagi tahu, dia banyak bagi cara kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita lah. Banyak cara yang kita kadang-kadang tak sangka yang amalan tu boleh menghapuskan dosa kita. Okey. Kat sini ada 40 41. Ada 41 cara. Kita pergi kepada hadis yang pertama lah. Tapi sebelum tu saya bacakan sedikit lah mukadimah, supaya kita ni sedar lah yang kita ni Muslim. Allah cipta kita ni dalam keadaan kita ni, yang kita kena tahu adalah tidak maksum ataupun tidak terpelihara daripada dosa. Kita ni bukan Nabi lah. Maknanya menjadi seorang Muslim ni memang akan bergelumang dengan dosa dan maksiat. So dia ada perbezaan sedikit lah antara Muslim dengan mukmin. So Muslim yang benar-benar beriman ataupun mukmin, beriman kepada Allah, dia bila dia berbuat dosa, dia akan buat apa? Dia akan cuba untuk meminta ampun. Dia akan cuba untuk Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah, kita panggil dia orang mukmin lah. Itu bezanya Muslim dengan mukmin. Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah ni, dia akan mentaatilah segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, mengikut kemampuan yang Allah kurniakan kepada dia. So itu maksud mukmin. Dia adalah seorang Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah, yang mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah mengikut kemampuan yang telah Allah kurniakan kepada dia. Itu antara mukadimah dalam buku ni lah. So mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, yang telah melakukan dosa, dia melakukan, yelah manusia ni kan, kita tak sempurna. Menjadi Muslim mesti akan ada kekurangannya, mesti akan terlibat juga dengan dosa, dengan maksiat. So sebagai seorang mukmin, bila mana dia telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, mukmin tu akan, kebiasaannya dia akan merasa dunia ini amat sempit lah. Dia akan rasa, aduh ya Allah. Dia akan rasa bila dia buat dosa tu, dia akan rasa sebuah gunung tu, dia telah melakukan dosa sebesar gunung besar, ibaratnya, yang telah jatuh menimpa dia lah. Sebab apa dia boleh merasa berdosa? Sebab dia yakin yang Allah tu wujud dan Allah perhatikan setiap pergerakan dan perbuatan dia lah. Oleh sebab demikian, Allah beri jalan keluar dan pelepasan daripada dosa yang telah mukmin, sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang telah melakukan dosa, Allah beri jalan keluar dan pelepasan daripada dosa. So kat sini ada banyak lah cara untuk kita
tukarkan dosa kepada pahala. Banyak cara lah. So dekat sini dia pun ada bagi tentang pengertian dosa. So dosa ni, sebelum nak diberi tentang apa dia maksud, kita kena tahulah yang dosa ni terbagi pada dua. Satu dosa besar, satu dosa kecil. So dosa besar ni maksudnya boleh dosa-dosa yang telah ditetapkan hukuman had ke atasnya di dunia dan diancam dengan azab di akhirat, atau diancam dengan laknat Allah serta kemurkaannya. Itu maksud dosa-dosa besar lah, berdasarkan Ibnu Abbas. Lepas tu, dosa-dosa kecil ni maksud dia adalah dosa di bawah tahap atau batasan dosa-dosa besar tadi. So contoh-contoh dosa kecil ni, melihat orang yang bukan mahram, suka bergaduh, bertengkar, kencing atau buang air besar menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, bercakap dalam masjid dengan perkara-perkara dunia, dan lain-lain lagi. Tapi kita kena ingat, dosa kecil ni kita tak boleh nak pandang dia remeh lah. Tak boleh pandang mudah. Sebab apa? Sebab dosa-dosa kecil ni dia boleh berubah, dia boleh bertukar menjadi dosa besar dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Contohnya macam kalau dia dah selalu buat dosa-dosa kecil tu, maknanya dia boleh upgrade lah, bahasa kita upgrade lah, menjadi dosa besar. So bila cerita tentang dosa, pasti Allah akan ampunkan lah dosa tu. Sebab Allah ni, apa yang kita kena tahu adalah Allah ni Maha Pengampun. Dan Allah akan mengampunkan dosa kita selagi mana dua peristiwa ni tak terjadi lagi lah. Dua peristiwa ni tak terjadi, iaitu apa dia? Yang pertama adalah kiamat lah. Selagi mana matahari tak terbit lagi di barat. Mana barat? Tempat yang kita sujud tu, tu adalah barat lah. Selagi mana matahari tak naik daripada situ, selagi tu Allah masih lagi beri peluang pada kita lah untuk kita untuk kita dapat pengampunan dia. Yang kedua adalah saat kita mati nanti, apabila nyawa kita sudah ditarik oleh malaikat maut dan ditarik sehingga ke halqum. Sampai sini sajalah taubat yang akan diterima. Atas daripada ni maknanya tak akan diterima lah. So disebabkan kita tak tahu bila kita mati, sentiasalah minta ampun pada Allah. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosa kita. Okey, jom kita pergi kepada hadis yang pertama. Okey, hadis pertama ni dia cerita tentang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada jiwa yang meninggal dunia dalam keadaan bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, dan ucapannya itu lahir dari hati yang penuh yakin. Ucapan itu lahir daripada hati yang penuh yakin. Apa ganjaran dia? Melainkan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Bila mana kita hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. So bila Nabi kat sini bagi tahu, bila mana kita ni
mengucapkan, bukan sekadar di mulut. Nabi bagi tahu di hati. Di hati dengan penuh yakin. Dengan penuh yakin apa ganjaran dia? Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. So, bila waktu kita mengucapkan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah, apa dia punya Arab? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, bila waktu kita mengucapkan dua kalimah syahadah ni, biasanya pertama, biasanya waktu orang bukan Islam masuk Islam. Waktu orang Islam, waktu orang bukan Islam ni dia peluk Islam lah, dia akan mengucapkan dua kalimah syahadah. So bila mana ada orang yang bukan Islam ni dia peluk Islam, dia mengucapkan dua kalimah syahadah dengan hati yang penuh yakin, sebagaimana yang Nabi sabda tadi, Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia. Ada riwayat mengatakan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum Muslim itu akan bertukar menjadi pahala bila mana dia mengucapkan dengan penuh yakin. Dia mengucapkan bukan saja di mulut tapi di hati dengan penuh yakin. Allah akan tukarkan dosa-dosa yang menggunung tu, dosa-dosa yang seluruh bumi yang telah dia buat tu, dia mengucapkan dengan penuh yakin, Allah akan tukarkan menjadi pahala lah untuk dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila? Waktu solat. Waktu bila tu? Waktu tasyahud awal, tasyahud akhir. Waktu tahiyat awal, tahiyat akhir kan, kita ada baca kan. So bila mana dia mengucapkan dengan hati, bukan sahaja di mulut, dengan hati, dengan penuh yakin, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Okey, lagi bila mana lagi? Waktu azan. Waktu iqamah. So bila mana seorang Bilal itu dia mengucapkan dua kalimah syahadat ini dengan penuh yakin, dengan penuh bukan sahaja di mulut dia mengucapkan, tapi di hati dengan penuh yakin, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Ingat tu. Lepas tu, bila lagi? Ketika waktu kita berdakwah. So dekat sini dia lebih kepada berdakwah kepada non-Muslim lah. So bila mana kita berdakwah kepada non-Muslim, kita akan terangkan kepercayaan kita lah. Yang kita ni percaya bahawa Tuhan Allah ni dia adalah Tuhan yang hanya layak disembah, dan tidak ada Tuhan lain lagi yang layak disembah. So bila mana kita berdakwah, melakukan dakwah, kita menyampaikan dengan penuh yakin, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita waktu kita buat dakwah tu. Lagi bila? Biasanya orang bersumpah ataupun dalam ikrar. Lagi bila lagi? Biasanya dalam keadaan kita orang tengah nazak lah. Bila kita nampak ada orang nazak, kita ajarkan kepada dia dan kita pesan kepada dia, lafazkan dengan penuh yakin. Sebab apa? Sebab Allah akan ampunkan dosa-dosa kita lah. Bila mana kita mengajarkan kepada orang yang tengah nazak dua kalimah syahadah dan kita pesan kepada dia, ucapkanlah dengan penuh yakin. Maknanya kita akan dapat manfaat, dia pun akan dapat manfaat. Itulah antara waktu-waktu yang kita ucapkan dua kalimah syahadah ni kan. Setakat itu saja untuk hadis pada hari ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.
Sila komen, like dan share video ni. Assalamualaikum.